Ustazah perkenalkan diri kepada tuan-puan semua. Mungkin pada anak-anak ni kan tak kenal ni acik mana pula nak ceramah ni kan. Ya. Nama diberi, tadi Ustaz Hairi pun dah sebut, Nur Hafizah Musa. Berusia 47 tahun. Ya, tarikh lahir boleh tulis, siap menerima hadiah secara pos. 21 hari bulan 12 1975. Bunga adalah di antara kesukaan ustazah, ya. Anak seorang guru agama, ayah guru agama, mak guru agama juga, guru Al-Quran. Kenapa Ustaz sebutkan semua ni? Sebab kita cakap pasal parenting, keibubapaan. Siapa kita hari ni, tuan-puan sekalian, sangat banyak terkesan dengan mak ayah kita. Setuju? Dan siapa anak-anak kita besok, Allahu Akbar, sikit sebanyak pengaruh daripada kita. Mak ustazah guru Al-Quran, abah guru agama, guru besar sekolah, ya. 6 orang adik-beradik, ustazah anak yang kelima, 5 orang perempuan, seorang saja laki-laki. Kesemua 6 orang itu mengambil pendidikan jurusan agama secara khusus. Walaupun cuba nak hantar salah seorang ambil bidang perubatan, tapi akhirnya tak boleh juga, dia buat U-turn, akhirnya jadi hafizah Quran dekat Darul Quran. Dan sekarang mudirah dekat Ma'had Tahfiz Darul Furqan, ya, dekat Kuala Lumpur. Pengajian Sekolah Rendah Kebangsaan Jempol, kemudian Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, kemudian Sekolah Menengah Agama Serting Ulu, kemudian Ma'had Ahmadi Gemencih, kemudian menyambung pengajian ke Jami'atul Yarmouk, Universiti Yarmouk di Jordan, dalam bidang bahasa Arab dan pengajian Islam. Kemudian tahun 1998 balik ke Malaysia dan berkahwin. Berkahwin dengan seorang jejaka ganteng dari Kota Baru, Kelantan, Al-Fadhil Ustaz Dr. Azhar Yaakob, dan kami alhamdulillah dikurniakan 7 orang cahaya mata, tak termasuk ada 4 orang yang keguguran. Ustazah berkhidmat dengan Universiti Teknologi Malaysia kurang lebih 23 tahun, ya. Sehinggalah meninggalkan jawatan pensyarah kanan UTM bersara pilihan bulan 5 baru-baru ini untuk memberikan tumpuan dan fokus kepada dakwah dan pendidikan. Mengasaskan Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz, tolong-tolonglah ya suami ustazah. Dan alhamdulillah Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz sekarang kurang lebih ada, dalam keadaan semasa ni ada lebih kurang 300 lebih pelajar asrama penuh sekolah menengah, dan ini adalah batch yang keempat ataupun mungkin yang kelima ya, yang sudah keluar dah SPM dan juga telah hafazan 30 juzuk Al-Quran. Hari ini ibu ayah sekalian, anak-anak semua, ustazah bercakap sikit sebanyak daripada pengalaman. Bukan hebat sangat pengalaman ya, nak banding dengan ustazah depan kita, nak banding dengan guru besar, banding Ustaz Hairi, banding mak ayah. Pasti kalian lebih hebat pengalaman daripada ustazah, lebih hebat pengetahuan daripada ustazah. Tapi apakan daya, giliran malam ni giliran ustazah. Kalau kursi banyak, banyak kursi ni, boleh panggil lagi ni orang lain di atas ni. Mic pun banyak. Nanti Ustaz panggil, boleh kita sharing, kita berkongsi. Penting sahabat-sahabat sekalian mengambil pengalaman. Bila kita sebut pengalaman, ia bukan saja soal teladan, benda baik yang kita nak contoh, bahkan sempadan. Ada benda tak baik dalam pengalaman hidup ustazah, tuan-puan sekalian, yang ustazah tak malu-malu untuk kongsikan. Supaya apa? Supaya dijadikan sempadan. Nabi SAW mengatakan,
Orang mukmin tidak masuk lubang yang sama 2 kali. Maka ustazah letakkan sahabat-sahabat sekalian, kalau ustazah dah jatuh kat lubang tu, tersungkur, tertiarap, dah rasa pedih dia, pahit dia, sakit dia, minta tolong. Orang lain jangan masuk lubang yang sama. Baik, apa yang Ustaz nak mulakan dalam satu tajuk yang sangat luas tentang keibubapaan. Adik-adik pun boleh dengar sebab tak lama lagi jadi bapa kan. Jadi suami orang juga kan. Daripada sekarang dah boleh doa dah nak jodoh yang soleh-solehah. Ibu ayah sekalian, Ustaz cuba susun, cuba sangat untuk susun supaya mengikut flow yang lebih baik. Kita cakap pasal keibubapaan. Lebih awal daripada keibubapaan ialah ibu bapa itu boleh bekerjasama, boleh memiliki persefahaman, boleh sama-sama menanggung, memikul tanggungjawab, boleh memberikan satu contoh yang terbaik kepada anak-anak dari sudut keselesaan hubungan ibu ayah ataupun suami isteri itu terlebih dahulu. Setuju tak tuan-puan? Setuju tak? Hari ni tadi, pagi tadi, ustazah berforum, berwacana dalam satu seminar ataupun forum literasi undang-undang syariah yang melibatkan para peguam lah, peguam syar'i. Panel selain daripada ustazah adalah Datuk Dr. Zaidi dan juga Datuk Hazizah Kasim. Kedua-duanya adalah pengamal undang-undang. Cuba tengok tuan-puan sekalian, salah satu yang kami bincangkan dalam forum pada pagi tadi, kita bercakap soal masalah ataupun kepincangan yang berlaku dalam rumah tangga suami dan isteri. Kami bertiga panel sama-sama bersetuju tuan-puan sekalian bahawa betapa perlunya untuk melihat kesan daripada setiap yang berlaku kepada ibu ayah dari sudut hubungan suami isteri mereka, kesan jangka masa pendek dan panjang kepada pendidikan pembesaran anak-anak tersebut. Sebab apa? Lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Apa yang kita tunjukkan, yang kita pertontonkan, yang dapat dilihat oleh anak-anak kita, lebih kuat kesan dia daripada syarahan, teguran, nasihat, ceramah yang kita bagi pada anak-anak kita. Ini adalah perkara yang Ustazah angkat tangan tuan-puan sekalian, ustazah menginsafinya. Tuan-puan buatlah. Balik rumah ceramah ke anak-anak. Balik rumah buatlah usrah banyak-banyak ke anak-anak. Tapi lepas tu anak-anak menonton kita punya perangai, kita punya ragam. Anak-anak melihat macam mana tuan-puan, seperti contoh Datuk Hazizah sebut pagi tadi, dia kata kes yang dia handle apa dia? Keganasan rumah tangga. Suami isteri boleh bergaduh kat Petronas, caci maki kat Petronas. Moja dia tak ambil minyak petrol tu, dia simbah. Masya Allah. Kalau dekat Petronas pun boleh macam tu, yang dekat dalam rumah. Kalau inilah suasana keibubapaan yang kita nak sebut tuan-puan, kita dah fail. Boleh faham mak ayah semua? Saya bercakap pada diri sendiri juga. Sebab itu, kalau sayangkan anak-anak kita, sayangi pasangan kita dulu. Kalau sayangkan anak-anak kita dan keluarga kita, hargai rumah tangga yang kita ada. Kenapa?
Anak-anak kita sedang menonton kita. Anak-anak kita sedang melihat kita. Dan ini yang Ustazah pelajari daripada ayahanda dan bonda Ustazah. Bagaimana mereka sangat sepakat. Bagaimana mereka bekerja sama. Cita-cita mereka sangat besar untuk melahirkan Ahlul Quran di kalangan anak-anak mereka. Ini Ustazah perhatikan daripada kecil, tuan-puan sekalian. Bahkan sampai tua, sampai-sampai makan dengan Abah. Abah datang kan, Abah dah arwah dah, ni cerita masa Abah hidup. Datang makan kat rumah kakak, ingat lagi. Rumah kakak pun kat KL juga. Ustazah pergi rumah kakak, makan-makan dengan Abah. Masya Allah, tak berhenti Abah dari memuji mak. Mak tak ada masa tu, mak kat kampung. Abah nak ambil rawatan kan kat hospital, so datang seorang-seorang. Baru pisah 2-3 hari dah rindu dah dengan mak. Dan bila menyebut tentang mak, Abah kata, mak kamu ni, cakap Negeri Sembilan lah ya. Mak Eko Sumo ni, ya Allah. Tak dapat Abah nak tandingi kesungguhan dia dengan Al-Quran. Dia didik anak-anak Abah dengan Al-Quran. Dan benda tu disebut setelah 40 tahun. Disebut. Dan memang benar tuan-puan sekalian, kesepakatan mereka ini penting sebagai ibu bapa. Kita bercakap teknik itu, teknik ini, tapi mak ayah tak sepakat. Mak ayah bergaduh. Anak confused. Lama-lama ada tim A, tim B kat dalam rumah tu. Apa yang kita fikir tentang keibubapaan? Kalau si ibu dan si ayah tidak boleh mewujudkan satu suasana rumah tangga ibarat persis seperti madrasah, seperti sekolah yang insya-Allah pendidikan semua bermula di sana. Daripada kecil, ni sebagai contoh ya, supaya nampak contoh yang hidup. Kita nak bawa keluarga kita masuk syurga. InsyaAllah tuan-puan, Ahlul Quran InsyaAllah masuk syurga. Ahlul Quran. Ustaz tak perasan sangat kakak-kakak yang atas, tapi untuk Ustazah yang mendapat didikan daripada mak abah, ibu Ustazah memberikan pendidikan Al-Quran, tidak menswastakannya kepada orang lain. Ya? Dan memang satu teguran yang diberikan kepada kami, bila permulaan anak untuk pandai baca Quran, kita hanya menyerahkan bulat-bulat kepada pihak lain walaupun kita bayar. Sebab pernah berlaku mak datang, masa mak datang tu lah lepas maghrib datang pula ustaz. Ada ustaz kita panggil, suruh tengok anak bacaan Quran anak Ustazah kan. Mak tak senang duduk. Mak kata, ya Allah, mak dulu ajar Quran anak-anak mak sendiri. Tapi Ustazah backup lah. Kita ajar juga mak, ini untuk pengukuhan. Okey lah, selamat. Tapi teguran mak tu masuk dalam hati Ustazah. Apa dia? Kak Cik, Al-Quran ini jariah terbesar kita besok. Siapa aja anak-anak di Al-Quran mengenal huruf alif hingga ya, insya-Allah jadi jariah tuan-puan. Sebab tak ada ilmu yang tak bermula dengan alif ke ya. Ke ada lagi huruf lain? Tak ada. Ada tak huruf lain? Ada, saya dijumpai baru ditemui dekat Batu Cave. Tak ada alif hingga ya. Kita ajar, tolong ni anak kecil-kecil ni kan, mungkin ada yang belum lagi atau belum boleh baca Quran yang kecil ni. Mak ayah tolong sebut dia alif hingga ya, kita yang kenalkan. Sebab tak ada ilmu kecuali dalam itulah, dalam lingkungan alif ke ya. Mak kata, Kak Cik, ini jariah kita, jangan bagi orang lain. Ini jariah kita. Lepas tu tuan-puan, ada satu ketika tu, masa tu anak kecil-kecil lah, sekarang anak dah besar dah Ustazah ya. Masa tu anak kecil-kecil,
Anak ustazah pergi ambil wuduk kat dalam bilik air. Kita suruh solat kan, dah wan dia pun dah bising dah, solat, suruh solat. Dia pergi masuk bilik air. 3 orang, kecil-kecil. Tiba-tiba mak bangun, padahal sedang duduk dengan ustazah bangun, tergesa-gesa dia pergi bilik air. Dia cakap dengan mak, dalam bilik air ada anak-anak mak, dia orang ambil wuduk. Ingatkan mak nak buang air. Mak buat tak kisah je. Terus dia pergi meluru masuk dalam bilik air. Lepas tu mak keluar dulu, anak-anak tak keluar-keluar lagi. Mak cakap kat ustazah, Kak Cik, kamu tak tengok ke anak ambil wuduk macam mana? Budak tu main air. Tak tahu mazhab mana, dah penuh dah kepala dengan air. Maksud ustazah tuan-puan, kunci ibadah, wuduk, solat, ini patut dipantau kalaupun tidak diajar. Mungkinlah sekarang kita hantarlah Nadia Al-Baghdadi, hantarlah kat pusat pendidikan Al-Fatih kan. Tapi mesti dipantau oleh ibu dan ayah. Sebab apa? Ini adalah ibadah kunci. Wuduk dan solat. Kalau nak solat, tak sah kalau tak ada wuduk. Jadi mak tu, Kak Cik, sempurnakan wuduk anak-anak tu. Ajar betul-betul. Ini kalau kita tengok, bukan tahfiz semenyih lah, tahfiz orang lain lah, tahfiz ustazah lah. Kalau kita duduk kat tepi dia orang ambil wuduk, tuan-puan sekalian, tuan-puan tengoklah. Betul tak ustaz-ustaz? Duduk kat tepi sekolah tahfiz tu, tempat dia ambil wuduk, tuan-tuan boleh tengok macam mana dia orang ambil wuduk. Itu sekolah tahfiz. Apa lagi yang bukan tahfiz? Ya? Tak tahu mana dulu, tak tahu simbah mana nanti. Ya, tak tahu banyak mana membazir nanti. Nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, penting. Apa kunci-kunci, perkara-perkara asas untuk diberikan kepada anak-anak? Ini contoh yang telah ustazah berikan tadi. Pertama, apa dia? Al-Quran. Bermuafakat, bersepakat ibu dan ayah sama-sama nak bagi Al-Quran kepada anak-anak. Sama-sama nak jadikan keluarga dia keluarga ahlul Quran. Selesai dulu mak ayah. Persefahaman yang sangat penting di antara ibu dan ayah. Sebab itu tuan-puan sekalian, tadi Datuk Zaidi tu ada sebut, macam mana dia sebut tadi, ataupun Datuk Hazizah tu, saya tak ingat dah siapa yang sebut dia kata kadang-kadang yang jadi masalah-masalah dekat sekolah adalah anak-anak yang tidak dapat untuk melepaskan, meluahkan kan apa yang dia alami di rumah. Jadi Masya Allah ya tuan-puan, bila kita sebut tentang keibubapaan, jom masuk syurga sekeluarga, biarlah kita boleh lebih sungguh-sungguh dan serius untuk menjadikan rumah kita sekarang baiti jannati. Jadikanlah rumah kita sekarang syurga dunia. Di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Kalau sekarang rumah tangga kita sedang diuji, kehilangan nilai sakinah, kesusutan nilai mawaddah wa rahmah, duduklah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bincanglah baik-baik suami isteri, apa kita nak buat supaya rumah kita, sebelum nak bawa keluarga kita masuk syurga, ayo tuan-puan, rumah kita dulu jadikan baiti jannati. Make sense tak benda tu? Munasabah tak benda tu? Kita kata nak angkut ni, nak bawa ni, anak, bini, cucu, cicit semua masuk syurga. Sekarang rumah kita macam neraka. Sekarang rumah kita tengok apa jadi. Tak berkat, ada penuh dengan maksiat. Sebelum kita fikir tentang syurga yang sebenar,
Kita sedang berhadapan dengan realiti, tuan-puan sekalian, cabaran, bagaimana nak menjadikan rumah kita sekarang syurga, baiti jannati. Masya Allah, ia bukan cabaran yang ringan. Bukan cabaran yang mudah. Ia memerlukan keinsafan dan kesedaran semua pihak dalam keluarga tersebut, khususnya ayah dan ibu. Kena sedar, ya Allah, ni tanggungjawab aku ni. Rumah ni kena jadi baiti jannati. Rumah ni kena kedengaran bunyi-bunyi bacaan Al-Quran. Rumah ni kena sentiasa ada tadarus Quran. Rumah ni kena sentiasa ada solat berjamaah. Rumah ni tidak boleh ada anak yang durhaka. Rumah ni kena ada segala iliman-iliman, perkara-perkara sunat. Rumah ni kena jauh daripada perkara-perkara mungkar, perkara-perkara haram. Itu asas paling penting bila kita sebut tentang keibubapaan, iaitu lokasi tersebut, rumah tersebut. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Doa daripada Al-Quran. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Surah apa dek? Siapa yang hafaz 30 juzuk angkat tangan? Semua tunduk Menyesal aku datang ni tu. Ustazah memang betul-betul terlupa surah apa dan ayat apa. Ustaz Hairi kan tolong saya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Tuhan, sahabat-sahabat, bila kita balik rumah, Ustaz cakap ni dalam keadaan Ustaz selalu lupa. Ini nak ingatkan diri balik semula lah ni Ustazah ya. Sampai depan rumah kita tu, kita bacalah doa ni. Nanti Ustaz Hairi tolong cari surah apa. Jumpa dah Ustaz? Senang cari. Esok baru jumpa. Ustazah ada catat rasanya. Surah Al-Mu'minun 29. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Tuhanku, turunkanlah aku ataupun tempatkanlah aku Rabbi anzilni munzalan mubaraka, tempatkanlah aku di tempat yang engkau berkati. Wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik yang menempatkan seseorang di tempat yang diberkati. Doa sebelum masuk rumah. Ataupun dah duduk dalam rumah dah rasa, ya Allah, rumah aku ni Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tolong ya Allah, jadikan rumah ini tempat yang diberkati. Sebab misi kita jauh, kita nak buat semua masuk syurga. Habis tu yang dalam rumah ni jadi apa? Ini bantuannya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah dimudahkan untuk kita bawa keluarga kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang tadi. Kesepakatan suami isteri ataupun ibu bapa dalam mendidik anak-anak adalah sangat penting. Tadi kata, Datuk Hazizah ambil kata-kata dia kan, sehingga anak-anak yang membesar dalam sebuah rumah yang tidak ada ciri-ciri sakinah, tidak ada nilaian mawaddah warahmah dalam keluarga tersebut, keluar daripada rumah, dia buat kacau kat luar pula. Betul kan tadi kan, Hajah Wani ikut sekali program. Keluar kat rumah, dia buat kacau pula kat rumah, kat luar rumah, kat sekolah, dalam masyarakat. Kenapa? Sebab mata dia tidak menonton keindahan yang kita sebut sebagai baiti jannati, rumahku syurgaku. Dan apa yang saya sebut ni tuan-puan, ini sebenarnya untuk mewujudkan kesedaran dan keinsafan. Kalau tak percaya kan, balik nanti
Tak kisah anak kita kecil ataupun besar, cuba tenung ke dalam mata anak-anak kita. Tenung mata dia. Serius tuan-puan sekalian. Kadang-kadang entah apa benda yang kita sibukkan, yang kita fikirkan, kita kehilangan fokus dalam mendidik anak-anak kita, dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Litampukang habis tuan-puan sekalian. Tapi bila kita renung ke dalam mata anak-anak kita, kita akan terasa. Ya, terasa macam mana mereka tak tahu apa-apa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak-anak yang lahir dalam keadaan suci bersih. Semua tuan-puan, anak pencuri, penyangak, perasuah, tok imam, tok kadi, tok mufti, kullu mauludin, semua. Pergi kat hospital, tengok baby-baby tu. Tak kira siapa mak dia, siapa bapak dia. Dilahirkan dalam keadaan suci. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi sama apa dia? Suci bersih. Aku bagi kat kamu, wahai ibu, wahai ayah. Fa'abawahu. Mak bapaknya lah. Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au kama qal. Mak bapak lah yang corakkan anak tu. Nak jadi Yahudi ke, nak jadi Majusi ke, nak jadi Nasara ke, Nasrani ke, fa'abawahu, mak ayahnya. Jadi bila kita tengok anak-anak kita tuan-puan, serius, kita kena terasa apa dia, rasa kebertanggungjawaban kita. Bukan salahkan anak-anak semata-mata. Kita. Apa yang kita dah buat ni, apa yang kita dah corakkan. Tanpa ustazah nafikan, ada ibu ayah dah cuba buat yang terbaik pada anak-anak. Pada tahap yang dia mampu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji anak tersebut, menguji mak ayah tersebut, mungkin dengan maksiat, keengkaran. Itu tidak dinafikan, boleh berlaku. Ya, ada anak para nabi juga kan, ya, yang terus-menerus tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ghalibnya, kebiasaannya, lumrahnya apa dia? Kalau betul didikannya, insya-Allah akan kembali juga menjadi baik. Tanpa dinafikan yang tadilah, ya. Ustaz tak meletakkan 100% pada bahu mak ayah atau pada bahu guru. Sebab at the end, anak-anak semua, kalian boleh berfikir untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. At the end, Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada semua anak-anak ini ilmu, ya, petunjuk dan hidayah untuk dia tidak bangun hidup menyalahkan mak dan ayah. Okey, so kita kena elok-eloklah dalam meletakkan benda ni kan. Tidak saling salah menyalah, tapi mengambil tanggungjawab. Ambil tanggungjawab. Sahabat-sahabat sekalian, ya, baik. So, kita dah bersetuju pada semua ibu bapa pada malam ni, termasuk ustazah, mari kita pertahankan rumah kita menjadi baiti jannati. Ustazah kadang-kadang bila bercakap ni tuan-puan, nak kena raih semua kepelbagaian kemungkinan pendengar tu. Tak boleh cakap apa, cakap pukul rata. Sebab saya pernah tuan-puan berceramah tentang parenting, bercakap tentang baiti jannati macam ni kan. Ada soalan, tapi dia tak soal semasa dalam dewan. Dia soal personal. Ustazah sebenarnya lebih suka soalan dalam dewan, so boleh jawab ramai orang dengar. Soalan dia personal, dia kata apa? Ustazah, saya dah bercerai suami isteri. Anak saya dengar yang saya cakap. Saya rasa anak saya akan duduk menyalahkan saya dan suami sebab kami cerai.
Itu yang Ustaz kata, bila Ustaz bercakap ke atas ni, Ustaz kena meletakkan banyak kemungkinan, macam-macam jenis orang yang dengar. Sekiranya sahabat-sahabat sekalian, tuan-puan, berlaku perceraian dalam rumah tangga itu, setelah dilihat bahawa perceraian itu adalah solusi terbaik untuk rumah tangga itu, bagi mengelakkan punah ranah, bagi mengelakkan kemudaratan yang lebih besar, maka itu boleh diterima sebagai qadar Allah, takdir Allah yang baik. Dan ustazah selalu juga berjumpa dengan ibu bapa yang sudah berpisah sebagai suami isteri, tapi alhamdulillah sangat profesional dalam menunaikan tanggungjawab sebagai ibu dan ayah. Alhamdulillah, dia memang boleh bersefaham tanpa jadi suami isteri. Ya, dia boleh berbincang. Kalau suami isteri, dia tak boleh bincang. Dia nak terbang melayang pinggan mangkuk je. Tapi bila dah tak ada apa-apa hubungan tu kan, ya, rupanya boleh duduk bincang untuk kepentingan anak-anak. So, kita kena akur. Setiap keluarga tidak sama. Jadi jangan pula ada mungkin yang dah berpisah, ya, ibu ayah, jangan pula rasa aku dah gagal, aku dah tak boleh dah nak didik anak dengan baik. Tak. Ya, tak. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anak kita diberikan kefahaman apa yang berlaku dan kita cuba buat dengan lebih baik. Dan tadi niat kita pun, ya, masa berpisah untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, bukan makna senang-senang nak buat keputusan cerai kan, ya. Okey. Baik. Ustazah akan bagi masa yang panjang untuk soal jawab, ya. Jadi tuan-puan kena standby dengan soalan. Kalau tak, Ustazah yang akan soal. Nak yang mana? Ustazah soal ke tuan-puan soal? So, kita nak tahu apa sebenarnya masalah tuan-puan yang hadir dalam proses, ya, mendidik anak-anak. Baik. Tadi Ustaz cakap pasal, Ustaz nak selesaikan sikit, ya, pasal yang, sebab ini yang datang ni kan suami isteri kan, ibu bapa kan. Tuan-puan, tolong sedari satu perkara, ya. Hubungan ibu ayah ni, suami isteri ni, ada 3 perkara, ada 3 keadaan bagaimana hubungan itu nak dibawa. Kalau kita berjaya membawa hubungan ni dengan baik, dengan 3 perkara ni, insya-Allah tuan-puan, soal nak didik anak-anak akan lebih mudah. Sepakat, sefahaman, sekata, anak seronok, enjoy, happy. Yang pertama apa dia? Hubungan yang terjalin di antara ibu bapa atau suami dan isteri adalah untuk merealisasikan ataupun adalah untuk mencapai makna kebahagiaan, kesejahteraan, sakinah, mawaddah, warahmah bagi kedua-dua pasangan tersebut. Maknanya suami kena sedar, apa hubungan aku dengan isteri aku ni? Memanglah suami isteri, hubungannya hubungan apa? Supaya kami berdua ini bahagia. Sebab itu dalam perbincangan psikoterapi Islam, tuan-puan sekalian, dan psikoterapi pula untuk kekeluargaan, ada 4 perkara penting. Tadi ingat Ustazah, ya, 1 3 kan, 1 lagi 4. Nanti kita bagi soalan kuis, kita bagi hadiah. Hadiah ditaja oleh Pusat Pendidikan Al-Fatih. Ambil yang 4 dulu. Psikologi, kekeluargaan. Nak tengok macam mana, boleh tak 2 orang suami isteri ni, mak ayah ni, mencapai yang pertama tadi. Apa yang pertama? Kebahagiaan, ketenangan. 4 yang di sini apa dia? Yang pertama, menjadi perkara yang penting ataupun tidak bagi pasangan itu terhadap kebahagiaan pasangan dia.
Penting ataupun tidak? Penting tak bagi seorang suami untuk memastikan isteri dia bahagia? Dia tengok, wah hari ni isteri dia senyum lebar lah. Alhamdulillah. Riang hati bini aku. Tengok pula petang, kenapa ya dia nampak macam murung? Kenapa ya dia nampak macam tak happy? Tanya elok-elok. Bukan susah pun. Sebenarnya benda tak susah pun. Tanyalah, kalau tak tahu tanya. Tengok Nabi SAW, orang nangis, Nabi selalu tanya, Maladhi yubkik? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Tengok. Daripada kita sekat jarang, dia menangis sebab apa ni? Sikit perut ke, sikit mata ke, sikit kepala ke, sikit gigi ke? Baik tanya. Maladhi yubkik? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Oh, saya sedih lah. Ya, abang dah lama dah tak bagi hadiah kat saya. Dah, fine, bagi hadiah. Apa nak susah-susah? Betul tak tuan-puan? Apa nak susah-susah? Kalau hadiah tu boleh buat dia bahagia, bagilah. Cuma beragaklah juga lah setiap petang minta hadiah. Kan ya? Tengoklah kemampuan suami. Sebab timbal balik tuan-puan sekalian, isteri, penting tak kebahagiaan suami? Apa yang berlaku kadang-kadang tuan-puan sekalian, macam mana nak berikan amanah menjaga anak-anak, kalian berdua pun lintang pukang. Bila beritahu dekat mak tengok abah tu, mak menong je, biar padan dengan muka dia. Dia suka buat mak sakit hati. Sekarang dia biar dia menong, lepas tu dia stres, lepas tu dia sakit jantung. Punyalah hebatnya. Abah pun sama juga. Anak kata, abah, mak tu kenapa tu? Ya, menangis dalam bilik tu, murung aja. Alah biarlah dia. Dia memang nak menggantikan pelakon air mata. So, hantar namanya kat Yusuf Aslam. Macam tu ke jawapan dia, tuan-puan? Tuan-puan fikir penting tak kebahagiaan pasangan kita? Itu mak pada anak-anak kita, ayah pada anak-anak kita. Lebih dulu daripada cerita anak-anak ni, mak ayah ni, mak anak, ayah anak. Itu dalam psikologi kekeluargaan. Yang kedua, keempat tadi kan? Yang kedua apa dia? Kalau berlaku perselisihan faham, serius tak untuk tangani supaya berhenti perselisihan tu? Atau sifat ayah dan mak tadi apa dia? Ikutlah. Mai kita bergaduh 6 bulan. Tahun lepas 3 bulan. Tahun ni kita extend. Lagi pro. Bagi 6 bulan. Ya Allah, ya Tuhan. Macam mana anak-anak kita tengok? Kalau ia berlaku pada anak-anak yang masih kecil, lagi hilang fokus. Hilang fokus. Anak-anak kecil akan tengok mak ayah dia memang, ya Allah, ya, macam Tom and Jerry. Kan? Bergaduh memanjang. Mungkin kalau anak tu dah dewasa, mereka sudah ada banyak pertimbangan yang lain. Yang ketiga, tuan-puan sekalian, dia sebut yang 4 tadi kan? Yang ketiga, apa ya, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga adalah bagaimana penghayatan makna kita dalam rumah tangga kita. Masya Allah, lembutnya hati mak ayah tu ya. Kalau memang mindset dia adalah kita, tuan-puan, agak-agak apa yang dah berlaku ya, kalau seorang isteri tu berdoa, dia tepis bahagian suami dia. Sebelum ni doa dia, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepada kami, maksud kami tu aku, suamiku, anak-anakku. Tiba-tiba entah apa yang jadi, doa dia macam ni, ya Allah jagalah aku dan anak-anakku sahaja ya Allah. Dalam hati, lantak dia lah yang seorang lagi tu. Ini bukan zada kereka tuan-puan, reality. Betul Ustazah ya? Kalau hati dah sakit kan, tak payahlah, biar dia doa sendiri untuk dia. Ataupun suami, tak ada dah doa isteri. Sebab apa? Hati sakit. Tak termasuk dalam kita yang doa ataupun tak masuk, apatah lagi dalam kehidupan harian yang biasa.
Seorang ayah pergi makan, tuan-puan sekalian, dek kerana menghayati istilah kita, kita tengok apa yang dia order makanan tu. Bukan kegemaran dia, kegemaran isteri dia, kegemaran anak-anak dia. Betul tak tuan-puan? Ini tak, anak bini pandang je, apa benda ni abah-abah order ni, tak kira makan, abah suka yang ni. Masya Allah. Kita berhenti kat nombor 3 kan? Ustaz nak sedih satu cerita. Ustazah hari dululah, dah lama lah ni kan, adalah macam muhasabah diri. Sebab macam ni mak ustazah dulu, kalau kami nak makan roti bakar, mak kena pergi Kuala Pilah. Rumah kami kat Jempol. Makna kena naik bas. Naik bas lalu terusan, lalu Juasih, lalu Kuala Pilah. Baru sampai Kuala Pilah. Sejam juga tu. Sebab apa? Sebab anak-anak nak makan roti bakar zaman-zaman ustazah dulu. Sekarang nak makan roti bakar macam mana, dek? Bakar je lah. Dekat dapur tu ada kan, dia punya pembakar dia. Dulu tak ada, Ustaz. Teringin sangat roti bakar. Mak kena pergi Kuala Pilah. Mak pergi Kuala Pilah semata-mata nak belikan roti bakar untuk kita orang ni. Kita orang dah agak dah. Roti bakar, bila dia sejuk, keras. Mak bungkus betul-betul, tak cukup dengan kertas yang guna tu. Mak bungkus dengan kain, dengan apa. Mak takut sangat kehilangan haba roti bakar tu nanti keras untuk anak-anak makan. Jadi bawa balik, berebut. Yang ni tak cukup, yang ni tak cukup. Lala bahagian mak tu memang mak tak ambil. Tak apa, ambil. Alamak, mak tak makan. Jangan cakap macam tu. Padahal mak tak nak bagi mak makan. Habis tu mak tak makan. Tak apa, makan. Mak cakap, kita pun ambil lah, rebut lah. Mak tak makan sungguh. Tiba-tiba saya bandingkan dengan mak zaman sekarang. Bila dia pergi beli sarapan pagi, dia punya nasi lain dengan nasi yang anak dia punya. Yang dah tanda dengan getah. Yang tu jangan ambil, tu mak, tu lauk tu bagian peha. Ui, dahsyat mak zaman sekarang. Saya tak kata kat orang lain. Saya muhasabah diri ustazah. Saya pernah buat. Yang anak ni sama rata je kan. Nasi lemak sambal bilih. Yang kita dengan pedalnya, dengan ini. Lepas tu, mak adik macam tu tak? Sama mak okey. Lepas tu diikat-ikat lain dah. Jadi, apa yang berlaku, bila ada anak lain datang nak buka, dia orang cakap, jangan. Itu Mi punya. Itu lain. Jangan. Masya Allah, pelik semua mak zaman sekarang. Dia punya selfish tu tak gaban. Ini bukan cerita nak bagi anak, makanlah. Tak, dia punya tu special. Tak apa, sambung nombor 4. Yang keempat, tuan-puan sekalian adalah, yang keempat, ni saya cuba nak ingat ni, sebab tak catat. Yang keempat adalah tentang masa depan. Seorang ibu dan ayah dalam membina masa depan, dalam masa depan ni kita bina kat dalam kepala dulu kan, betul tak? Kita bina kat sini dulu kan, sebelum kita bina betul-betul. Masa kita design masa depan, kita libatkan tak isteri, anak-anak bersama-sama dalam design yang kita buat. Adalah sangat mementingkan diri sendiri, tuan-puan sekalian. Seorang ibu yang design masa depan dia, tapi suami dia tak masuk, anak dia pun tak masuk. Saya nak berjaya sebagai seorang usaha nita. Saya aim bulan depan dapat 1 juta. Macam-macam impian yang ada pada zaman hari ini. Anak kat mana? Isteri kat mana? Suami kat mana? Sebab tu nanti kita bertemu dengan pepatah kan pepatah. Orang lelaki diuji masa senang. Betul tak? Kalau dia tak masukkan sekali, anak-anak dia, isteri dia, keluarga dia, semasa dia design impian dia,
apa yang dia nak untuk keluarga dia. Ini adalah bicara psikologi kekeluargaan. Untuk apa? Untuk mengukuhkan yang pertama. Tadi ni 3 ni 4 kan? Ya, sebab tak ada whiteboard saya nak tulis kan. Untuk apa dia? Supaya kedua ibu bapa boleh mewujudkan kebahagiaan yang memberi impak yang sangat besar kepada pendidikan anak-anak. Mak ayah bahagia. Keluarga sakinah, tuan-puan sekalian. Anak-anak melihat mak ayah solat berjamaah. Anak-anak melihat mak cium tangan abah bila abah nak keluar ke rumah ataupun bila mak nak keluar. Anak-anak melihat mak tunggu abah balik belakang pintu. Anak-anak mendengar mak menyahut panggilan abah, bercakap dengan abah dengan suara yang lemah lembut. Anak-anak melihat abah menyantuni mak dengan penuh kasih sayang. Tuan-puan tak payah banyak cakap. Tak payah banyak cakap tuan-puan. Sebab lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Yang kita tunjukkan lebih kuat daripada yang kita cakap. Kat sinilah kita kena insaf. Mungkin balik ni semua tak payah cakap lah, senyap je. Itu kesan daripada ceramah malam ni lah, senyap. Sebab itu penting. Kita dulu sebagai orang tua dalam rumah tangga tu. Yang kedua tuan-puan sekalian, hubungan ibu bapa itu mesti dengan tujuan dan panduan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Panduannya apa? Panduannya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tuan-puan sekalian, mak ayah tunjukkan dulu bila nak makan. Biarlah makanan tu bukan makanan yang sampai membazir lah, berlaku pembaziran. Kenapa? Rujukan kita ada, panduan ada. Nabi tak berkenan dengan sebarang bentuk pembaziran. Allah tak suka dengan sebarang bentuk pembaziran. Boleh terangkat rahmat dan keberkahan kalau rumah itu terlonggok nilai pembaziran. Jadi bila ada rujukan, tujuan dan panduan, kita fahamlah macam nak bangunkan rumah tangga tu. Ustazah pergi ke Indonesia, tuan-puan. Pernah pergi dengan Ustazah Najidah juga kan, ya, ke Bandung kan, ke pesantren Darut Tauhid, bawa jemaah, bawa sahabat-sahabat. Jadi satu hari tu sahabat dekat sana yang menguruskan kat sana adalah bekas pelajar pesantren juga, Jadi dia uruskan. Satu hari dia jumpalah ustaz dengan ustazah kan, dengan keadaan yang agak berat lah. Dia kata minta maaf, dia kan orang Indonesia suka buat macam ni kan, minta maaf, dia kata mohon maaf, saya nak bicara sama ustaz dan ustazah, dia kata. Bendanya agak sensitif tapi saya tidak boleh tahan dah. Kami kata tak apalah, silakan kan, sebab kami yang bawa jemaah-jemaah tu. Dia beritahu masa makan tengah hari ke, ya, makan pagi, kita orang Malaysia mungkin sebab dah biasa makan sedap-sedap kan, kita ambil banyak tau. Kita ambil banyak, nampak lauk ni sedap. Sekali bila kita makan tak kena dengan selera kita, kita tinggal dalam pinggan kita. Dan benda tu berlaku esok pula, lusa pula. Jadi apa yang jadi, kita letak kat bahagian yang dah jadi sisa-sisa makanan tu, ada yang ikan masih seekor, ayam masih seketul. Bagi mereka, bagi Ustaz Hassan nama dia kata apa? Kat tepi tu je kita nampak orang pengemis gelandangan tak makan. Tepi tu je. Jadi dia tak boleh, dia kata dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala melihat pembaziran itu. Di tengah-tengah kita duduk dalam masyarakat yang masih ramai yang tidak makan. Dia takut tak berkat rombongan kami ni. Masya Allah.
Zah kata, ya Allah terima kasih, muhasabah yang sangat baik. Lepas tu Zah rasa semua rombongan tu sampai ke hari ni kot kat Malaysia pun teringat-ingat. Kalau nak makan kan, jangan ambil banyak-banyak. Rasa dulu. Sedap, rasa boleh makan lagi, ambil. Tak ada masalah. Yang penting jangan membazir. Inilah yang kita kata kena ada panduan dalam rumah tangga. Kalau pembaziran dekat dalam rumah tangga tu dah dibiasakan, barakah dia hilang. Apa lagi? Maksiat. Ada Netflix tak kat rumah dek? Apa dia? Netflix ke Norflix? Okey, andai kata ada, kena dipantau. Kena dipantau. Jangan dibiasakan untuk melihat semua cerita. Senang kan nak akseskan? Apatah lagi anak-anak kita nak jadi ahlul Quran. Tak ada pemantauan, tak ada panduan. Lama-lama hati keras. Bila hati keras, susah nak terima kebenaran. Jadi hubungan tadi mestilah dengan tujuan dan panduan. InsyaAllah boleh bawa keluarga ke jalan yang kita kata sampai ke syurga. Yang ketiga, hubungan ibu bapa tadi mestilah hubungan yang didasari rasa kebertanggungjawab. Tanggungjawab. Saya suami, tanggungjawab saya macam ni. Saya ayah, tanggungjawab saya macam ni. Saya mak, tanggungjawab saya macam ni. Saya isteri, tanggungjawab saya macam ni. Kita bergerak atas rasa tanggungjawab, melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Tak payah berebut dan tak payah saling salah menyalahkan. Saling, orang kata apa? Melengkapi dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. Kalau mak mungkin selalu ambil perhatian pasal anak-anak punya pelajaran kan, ayah dah cari rezeki, ayah dah cari nafkah, so adalah tolak ansur. Oh ustazah, kami sama-sama cari rezeki juga, sama-sama keluar time sama, 7 pagi keluar balik 6 petang. Maknanya apa? Semua benda sahabat-sahabat kena ditimbang tara dengan penuh tolak ansur. Kalau dah kerja sama-sama ni, ini minta maaf lah pandangan ustazah ya. Kalau dah kerja sama-sama, sama-sama tolong bantu untuk rezeki keluarga, untuk keselesaan keluarga, kita nak kata, urusan dapur tu urusan isteri saja, dah tak boleh. Dah masing-masing kena ambil peranan. Atas nama hubungan dengan dasar tanggungjawab. Baik, katalah sekarang kita melangkah kepada soal apa yang kita nak sampaikan kepada anak-anak. 3 asas yang paling penting. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini tuan-puan sekalian, rujuklah surah Luqman ayat 12 hingga 19. Betapa cantiknya desain pendidikan nasihat yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sangat cantik, masya-Allah. Yang melibatkan soal hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah apa dia? Ada 2 perkara yang ditekankan dalam ayat tu. Pertama, tauhid kepada Allah, jangan syirikkan Allah. Itu nombor 1. Jarang dengar mak panggil, "Mai sini dek." "Apa mak?" "Jangan syirikkan Allah." Pernah dengar mak cakap macam tu? Jarang dengar. Padahal itu adalah pesanan yang paling utama. La tusyrik billah. Janganlah kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Zalim orang yang syirik. Kalau bincang pasal syirik ni, panjanglah. Ada syirik yang nyata, ada syirik yang tersembunyi. Jadi tak apalah, tak bincanglah. Tapi nak bagi tahu, hablum minallah dalam pesanan Luqmanul Hakim, sekurang-kurangnya 2 perkara. Apa dia? Jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah. Syukur. Tuan-puan, kalau dari kecil tidak dididik bersyukur,
Sampai besar pun lebih kurang macam tu. Kena didik. Kadang-kadang dalam pendidikan ya tuan-puan, elemen dia banyak sangat. Emosi, fizikal, mental, apa lagi? Rohani. Dengan anak-anak, ya, jangan pandang ringan dari sudut emosi. Emosi anak-anak. Kita peluk anak-anak kita masa kecil, belajar menghargai dan mensyukuri pelukan tersebut. Kenapa? Rasa daripada pelukan tu itu sangat luar biasa. Bahkan Nabi SAW menyebut, kan, maksud hadis Nabi kan, dalam alam kubur tu, ketenangan orang yang beriman tu ibarat berada dalam pelukan ibu. Macam mana kalau anak kita dengar ibarat dalam pelukan ibu, tapi dia pun tak ingat mak dia peluk dia bila? Jadi kita dah ajar dah anak-anak, ya Allah bersyukurnya, mak peluk pun rasa syukur. Anak senyum dengan mak pun mak kata Alhamdulillah. Anak mak muka manis pagi ni, Alhamdulillah. Semua disyukuri. Pemberian-pemberian disyukuri. Ajar, latih anak-anak. Mesti cakap Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah ni syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallah. Hablum minan nas. Tengok dalam surah Luqman. Mak ayah kamu hendaklah kamu perlakukan dengan baik. Walaupun mak ayah tu kafir, jangan ikut kekufuran dia, tetapi gauli ibu ayah kamu dengan baik. Walaupun dia kafir. Habis kalau yang tak kafir, yang betul-betul tunjuk kat kita agama ni, lagilah sahabat-sahabat sekalian, anak-anak semua. Jangan biarkan ada penderhakaan dalam rumah tangga kita. Kena baiki. Apa lagi hablum minan nas? Dalam pesanan Luqmanul Hakim kepada anak-anak beliau, beliau mengatakan, buatlah kebaikan walaupun kebaikan itu sebesar biji sawi yang tersembunyi dalam batu, dalam gelap, dalam langit dan dalam bumi. Masya Allah, tak nampak langsung kebaikan tu. Dalam sebesar biji sawi, tersembunyi dalam batu, tersembunyi dalam langit, tersembunyi dalam bumi. Tapi dalam pesanan Luqmanul Hakim, buat kerana Allah tidak pernah mensia-siakan. Ini yang kita perlukan pada anak-anak kita. Kalau tak, suruh basuh pinggan, bermoncong. Kenapa? Asyik suruh dia, kakak tak buat. Asyik suruh kakak, adik tak buat. Sebab tidak ditanam. Setiap perbuatan baik yang kita buat tak pernah rugi. Allah Subhanahu wa taala latifun khabir, akan menilai dan mengganjari dengan sebaik-baiknya. Apalagi hablum minan nas, jangan sombong. Jangan jalan berentak-rentak. Jangan pakai pakaian kemewahan. Bersederhana. Suara, jaga. Jangan terpekik terlolong. Seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Dalam surah Luqman. Jadi sahabat-sahabat sekalian, maknanya tanggungjawab keibubapaan ini adalah tanggungjawab yang menuntut untuk kita mencari ilmu. Sama ada pada kontennya, kandungannya maupun pada metodologinya, cara untuk menyampaikan. Ya, pandai dah metod tu, teknik pandai dah. Gosok-gosok anak lah, peluk lah, senyum lah. Konten tak ada. Kan? Tak boleh juga. Jadi kena ada silibus, kena ada secara manhaj, secara sistematik, memerlukan kepada ilmu-ilmu yang berterusan. Tadi Ustaz kata ada 3 asas utama. Pertama tauhid, kedua syariat, yang ketiga akhlak. Ini fokus kita dalam pembinaan keluarga kita. Ya, tidak ada pemberian yang lebih baik diberikan oleh seorang ibu ayah kepada anak-anaknya mengatasi adab yang mulia.
mengatasi adab yang mulia. Maknanya bagi kereta Ferrari pun tak, itu kecil je. Nak banding kita ajar anak kita adab makan. Nak banding kita ajar anak kita adab datang rumah orang. Nak banding kita ajar anak kita adab nak tidur malam. Ya, itu lebih besar daripada yang lain-lain.